Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana yassir wa la tu'assir. ربنا تمم لنا بالخير ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah rahmatnya dapat kita bersama-sama pada malam ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa memberkati kita dan juga melimpahkan rahmat yang tidak terhingga untuk kita insya-Allah. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ni kita masuk pada topik perbincangan tentang dosa besar mencela salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini sebenarnya adalah tajuk yang terakhir daripada kitab kita ni. Jadi untuk bulan depan nanti saya akan bincanglah dengan pihak AJK Surau apakah topik ataupun subjek yang boleh kita kongsikan untuk pertemuan pada bulan depan. Jadi pada malam ni kita akan selesaikan perkongsian kita tajuk yang ke-70, dosa besar yang ke-70, dan memang dikumpulkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala 70 dosa besar. Jadi sedar tak sedar daripada mula kita seingat saya tahun berapa, 2015 rasanya kot kali pertama saya ke surau ni sampailah sekarang ni. Ini tajuk yang ke-70, hanya 70 bulan, lebih kurang lah Tapi adalah waktu-waktu yang kita tak kongsikan kitab ni. Dan seingat saya sebelum daripada kitab ni ada satu lagi kitab. Sebelum tu lah saya rasa ada. Jadi kalau betul lah apa yang saya ingat tu, bermakna sudah 2 kitab kita tamatkan di sini. Jadi kalau nak ikut tu tuan-tuan alim dah. Dah 2 kitab dah kan. Ala kulli hal, apa pun tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita tahu perkongsian di surau ataupun masjid ni satu perkongsian yang tidak formal. Maknanya tidak ada catatan kehadiran, tak ada peperiksaan, tak ada apa-apa kan, maknanya tidak ada di follow up apa sebagainya kan. Dan kita tahu majoriti kehadiran bukan saja di sini dan juga di mana-mana tempat, mana surau ataupun masjid, kuliah maghrib ataupun perkongsian di waktu maghrib ataupun subuh itu adalah satu perkongsian yang tidak formal dan bahasa mudahnya mengisi masa yang ada. Pun begitu kita mengharapkan asatizah, ustaz kita, tuan-tuan guru kita yang datang ke sini ni memberikan manfaat dan tuan-tuan pun dapat mengambil manfaat istifadah daripada perkongsian mereka. Tidaklah sekadar ustaz tu dia spend masa selepas maghrib, lepas tu habis isyak dia pun balik, lepas tu jemaah tak ada apa-apa hasil yang dibawa pulang ataupun tidak ada apa-apa hasil yang dimanfaatkan dalam kehidupan dia. Jadi kita nak kalau boleh, walaupun mengikut kajian daripada 40 minit perkongsian, hanya 5 minit sahaja yang betul-betul ingat. Yang lain tu dia akan lupus. Dan ada satu motivator, seorang motivator tu dia sebut otak manusia ni dia hanya dapat ingat tanpa catatan, kalau disebut secara laju, sekitar 30 saat je. Lepas tu dia hilang.
Maknanya kalau dia tanya lepas tu dia dah tak ingat. Tapi kalau dia melalui situasi yang sama dengan apa yang disampaikan tu, dia akan datang baliklah apa yang tapi itu pun ingat tak ingat. Sebab tu Al-Quran menyatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu memberikan manfaat kepada orang yang beriman. Dan Allah Ta'ala menurunkan anbiya tujuannya untuk mengingatkan. Mengingatkan. Wa dzakir innama anta mudzakir. Berikanlah peringatan wahai Muhammad, sesungguhnya hanya saja engkau itu seorang pemberi peringatan. Siapa yang nak ambil. Siapa yang tak nak ambil, terpulang pada dia. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang nak beriman, silakan. Siapa yang tak nak, sudah terpulang. Jadi maknanya tujuan diutuskan para anbiya, para rasul itu untuk memberikan peringatan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung kita pada tajuk kita pada malam ini, mencela salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Saya tak bawa terus kepada kitab kita ni, tapi saya nak bawa kepada satu perkongsian supaya kita tahu bahawa sebenarnya kedudukan para sahabat Nabi itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak layak untuk mereka itu dihina, tidak layak untuk mereka itu dicela, tidak layak lebih-lebih lagi untuk mereka itu dikafirkan. Sebab sebahagian di kalangan mereka yang mengaku mengucap kalimah syahadah, tetapi mereka mengkafirkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuliaan mereka itu bukanlah satu saja pujian Allah Taala, bukan. Kemuliaan mereka itu datang daripada bahasa hadisnya dia kata mutawatir. Maknanya bertalu-talu pujian Allah Taala, pujian Rasulullah SAW ke atas mereka, menyebabkan kedudukan ataupun kemuliaan mereka itu tak dapat disangkal oleh sesiapa. Anda kata orang tu puji kita sekali, itu belum, orang kata apa, belum kuat lagi. Tapi kalau dah berkali-kali orang puji, benda tu memang datang secara mutawatir. Maknanya tidak mustahil manusia berpakat untuk memuji kebaikan dia. Jadi kalau dah sampai ke tahap itu, maknanya tak boleh. Ini bukan manusia, ini yang puji ni Allah Subhanahu wa taala. Dirakamkan dalam Al-Quran dan dibawa ataupun dipuji lagi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dan pujian Nabi itu bukanlah satu pujian daripada lidah semata-mata, tetapi lebih kepada apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana kita faham apa yang disebutkan oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak apa yang diucapkan oleh Muhammad itu melainkan semuanya wahyu belaka daripada Allah Subhanahu wa taala, melainkan pada urusan-urusan duniawi. Tapi kalau urusan ukhrawi melibatkan pahala, melibatkan syurga neraka, itu semuanya adalah wahyu daripada Allah Ta'ala. Baik, maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala ketika mana mengutuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengutuskan Isa alaihi salam, mengutuskan Musa alaihi salam, mengutuskan Nuh alaihi salam, mengutuskan mana-mana nabi sebelum itu, mereka ada pengikut mereka. Kalau kita baca dalam surah As-Saff, Allah Ta'ala menyatakan tentang pengikut Nabi Isa alaihi salam, mereka itu digelar sebagai golongan Al-Hawariyun. Al-Hawari, maknanya pendokong-pendokong Nabi Isa. Sebab itu disebutkan dalam ayat yang terakhir surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Ketika mana kata Allah SWT, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu seperti mana jadilah kamu penolong-penolong Allah, kunu ansarullah. Kama qala Isa bin Maryam, seperti mana berkata Isa bin Maryam lil hawariyina, kepada para pendokong-pendokongnya. Kan?
Kama qala Isa bin Maryam al-Hawariyina, man ansari ila Allah? Siapakah pendokong-pendokong aku yang nak tolong aku bawa agama Allah Taala ni? Maka dia jawab, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Maka katalah pendokong-pendokong dia dengan panggilan ataupun dengan gelaran al-hawariyun, maknanya penyokong-penyokong lah, pendokong-pendokong lah, al-hawariyun tu. Nahnu ansarullah, kami ni adalah penolong-penolong Allah Taala. Itu khusus gelaran al-hawariyun itu adalah untuk pendokong ataupun sahabat, istilahnya kepada Nabi Isa alaihissalam. Adapun untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu digelar sebagai sahabat lah. Bahasa kita pun sebut sahabat, kawan. Kawan Nabi, sahabat. Sahabat ni kalau kita baca dalam bahasa Arab, dia ada membawa makna tiga. Tiga makna dalam bahasa Melayu. Sahabat itu adalah kawan. Sahabat juga diertikan dengan pemilik. Sahabat juga diertikan dengan sahib, pemilik, sahibul bait, pemilik, orang yang mendiami. Sahabat maknanya kawan, yang keduanya maknanya pemilik, yang ketiganya maknanya orang yang mendiami. So kalau kita sebut rumah saya, siapa tuan rumah? Sahibul bait. Man huwa sahibul bait? Siapakah tuan rumah? Sahib, sahabat dia tu. Ini pemilik, kawan dan juga orang yang mendiami. Baik itu orang yang duduk dalam api neraka ataupun syurga disebut sebagai sahibul jannah ataupun ashabu al-jahim. Ashabul jahim maksudnya orang yang mendiami neraka, orang yang memiliki neraka, orang yang berkawan dengan neraka. Jadi kalau sebut sahabat Nabi, maknanya mereka itu kawan Nabi, memiliki Nabi, dan juga mereka itu adalah orang yang mendiami Madinah dengan Nabi SAW. Mendiami mungkin satu zaman ke, ataupun boleh kita istilahkan begitu. Baik. Kalau kita nak definisikan sahabat ni siapa? Senang je. Definisi sahabat ni senang je. Iaitu orang yang beriman dengan, orang yang bertemu dengan Nabi SAW, dan mereka beriman dengan Nabi SAW, dan mereka mati dalam keadaan beriman dengan Nabi SAW. Itu definisi. Hidup sezaman dengan Nabi, jumpa Nabi lah, bukan hidup zaman, jumpa Nabi, tengok. Beriman dengan Nabi, mati pun dalam keadaan beriman. So tiga ni. Jumpa, beriman, mati dalam iman. Itu digelar sebagai sahabat. Sebab ada orang yang dia sempat sezaman dengan Nabi tapi tidak sempat jumpa Nabi. Contoh yang paling agung, yang paling kita tahu adalah seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni memang kita tahulah cerita dia, dan ramai lagi sebenarnya orang yang disebutkan sebagai mereka yang seangkatan dengan Uwais Al-Qarni ni, tapi yang paling terkenal Uwais Al-Qarni lah. Orang yang macam Uwais Al-Qarni hidup sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam keadaan beriman, cuma tak sempat jumpa Nabi. Tak sempat jumpa. Andai kata dia sempat jumpa Nabi walaupun sekejap, maknanya dia tengok Nabi, pejam mata, habis kan? Maka dia gelar sebagai sahabat. Ataupun jumpa Nabi macam Abdullah bin Ummi Maktum, dia duduk dengan Nabi tapi dia tak nampak Nabi, dikira sahabat. Sahabat dia tu sebab dia jumpa Nabi. Uwais Al-Qarni tidak dikira sahabat sebab dia tak jumpa Nabi SAW. Itu digelar sebagai, dalam agama kita disebutkan oleh Imam An-Nawawi, digelar dengan Al-Mukhadram. Al-Mukhadram. Ini orang yang hidup sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam keadaan iman tapi tak sempat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ni hebatlah sebab dia jumpa Nabi. Maka dengan kehebatan mereka itu, Allah Subhanahu wa taala melebihkan lagi dengan cara memilih mereka. Di kalangan ramai-ramai manusia yang ada dekat dunia ni, tiba-tiba ada sekelompok manusia yang dipilih oleh Allah untuk hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumpa Nabi, dan tugas mereka apa dia tuan-tuan? Tolong Nabi. Itu hebat. Kalau hidup sezaman dengan Nabi tapi lawan Nabi, tak jadi.
Ini sebab mereka hidup sesama dengan Nabi dan tolong Nabi. Baik itu kata ulama, mereka ni orang yang sangat-sangat hebat dan betul-betul terpilih. Itu dipanggil al-ashab al-akhyar. Orang yang memang terpilih, tak ada siapa, al-mukhtar. Memang terpilih. Dahsyatlah tuan-tuan. Daripada ramai-ramai manusia yang hidup kat dunia ni, kan? Mereka ini adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup sezaman dengan Nabi. Dan Allah Taala tahu ketika mana Allah Taala memilih mereka untuk tolong Nabi, mereka adalah orang yang layak. Saya kalau fikir, kalau dulu kan kita fikir kan, dulu zaman kecil-kecil kita tuan-tuan pun sama juga. Kenapalah aku tak hidup zaman Nabi, ya kan? Kok dah Nabi kata, "Oi Azrin, hang boleh masuk syurga tanpa dihitung amal." Seronok tuan-tuan, seronok ah. Tapi kalau kita fikir-fikir balik, mampu ke tidak nak handle segala masalah yang ada, nak uruskan masalah yang ada, nak tinggal anak bini, nak berperang, angkat pedang, kan? Jadi fikir-fikir balik macam tak boleh. Sebab tu Tuhan tak pilih kot. Kalau pilih lah, anda kata na'udzubillah lah tuan-tuan ya. Sebab kita tak tahu ukuran iman kita. Tak tahu ukuran iman kita ni. Boleh tak jadi macam Abu Bakar? Kalau Allah Ta'ala kata derma, semua dia bagi. Sampai Nabi kata, apa yang tinggal pada engkau Abu Bakar? Allahu wa Rasuluh. Allah dan Rasulnya je. Ya. Boleh tak jadi macam sahabat Nabi yang bernama siapa tu? Allahumma salli ala Muhammad. Abu Talha. Kan? Ketika mana dibacakan ayat Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai tahap kebaikan yang sempurna sehingga kamu mendermakan apa yang kamu suka. Abu Talha dengar macam tu, dia kata, "Ya Rasulullah, kebun aku ni aku bagi untuk Islam." Kebun, dan dalam kebun tu ada telaga. Telaga tu tuan-tuan, telaga yang amat digemari oleh Nabi untuk minum dia. Nabi duduk kat Madinah. Dulu mana ada trailer duk bawa ayat Zam-Zam tuan-tuan. So ada telaga yang paling Nabi suka, iaitu telaga Abu Talha. Dia tak tahulah rasa macam mana kan. Macam telaga Zam-Zam kita minum, dia ada rasa dia kan. Jadi Nabi suka. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku derma sebab baca ayat tu je terus derma." Ya salam. Tuan-tuan, ini tak boleh nak digambarkan. Kita sayang itu kita pegang, betul tak? Saya lah, tak sebut orang lain. Saya. Yang saya suka itulah yang saya pegang. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala ambil juga. Kan? Jadi disebabkan itu kita kata, tak apalah. Tuhan tak pilih aku sebab mungkin aku tak sampai ke tahap macam tu. Sahabat Nabi, bila contoh dalam peperangan Badar, tuan-tuan membaca kisah ni. Saya tak ingat nama sahabat ni. Kalau tuan-tuan ingat, tuan-tuan boleh sebutkan lah. Ataupun tuan-tuan buat carian dalam kitab sirah. Nabi hantar 2 orang sahabat ni pergi ke satu misi di utara Madinah. Dalam misi itu, besarlah misinya kan. 2 orang sahabat Nabi untuk selesaikan misi tersebut sebelum berlakunya peperangan Badar. Maka tinggallah Rasulullah dengan para sahabat. Rasulullah pun keluar dengan beberapa orang sahabat yang dikatakan 313, 317 tu. Keluar untuk pergi ke Badar. Lalu berlakulah satu peperangan yang tidak dijangka yang namanya peperangan Badar. Balik sahabat 2 orang ni sampai Madinah, tanya Rasulullah mana? Kan dia nak sampaikan maklumat. Sahabat-sahabat yang dekat Madinah kata, Rasulullah keluar pergi ke Badar. Katanya ada satu peperangan. Sebab peperangan tu tak dirancang kan, kita tahu. Sahabat yang dengar macam tu, takut, terlepas. Terus pergi ke medan Badar, tuan-tuan. Ya salah. Maknanya tak duduk, relax lah. Tak apalah, kita dah selesai, dah buat kerja, cukup lah kan. Relax dulu, duduk dengan bini dulu kan. Lepak dulu dengan member. Itu bahasa saya, kita. Tapi sahabat dengar macam tu, terus pergi. Tuan-tuan, sampai medan Badar, tak sampai medan Badar lah. Rasulullah balik. Tuan-tuan rasa macam mana? Orang yang dapat Badar ni tuan-tuan, itu berlaku selepas lah. Tapi maknanya orang yang dapat peperangan pertama dengan Rasulullah, itu dicatatkan dalam sejarah yang, kalau orang tanya perang apa yang paling masyhur, semua orang Islam akan tahu peperangan Badar. Orang akan tahulah, Badar ni orang tahulah, mesti itulah. Berlainan dengan perang Tabuk, mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Kan peperangan Khaybar, tahulah sebab Khaybar tu gali lubang sebagainya, lagi longkang sebagainya kan. Tapi Badar ni, seorang Muslim, dia seolah macam hang tak pergi sekolah pun hang tahu Nabi perang Badar. Ada macam tu. Jadi sahabat sama-sama tengok, Rasulullah dah balik. Maka Rasulullah tahu keinginan mereka sangat tinggi untuk menyertai peperangan Badar.
dan nak senaraikan nama mereka dalam golongan Badar, maka Rasulullah panah ke arah mereka. Panah tu sebagai simbolik lah, seolah mereka menerima satu panahan. Dan mereka tergolong dalam golongan Badar. Majoriti ulama sirah meletakkan dua orang sahabat ni termasuk dalam kumpulan ahli Badar yang dijanjikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, i'malu ma syi'tum fa innallah ataupun fallahu qad ghafarallahu lakum. Lakukanlah apa saja yang kamu suka, sesungguhnya Allah Taala telah ampunkan dosa kamu. Itu ahli Badar. Jadi maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, sampai ke tahap itu sahabat dia punya keinginan, bahasa kita ni tergila-gila dia tu nak tolong Islam tu, sampai layaklah mereka tu duduk dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebab itu Tuhan tahu inilah orang-orangnya, maka Tuhan pilih. Dalam Al-Quran Allah Taala kata apa? Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Taala lebih mengetahui ketika mana Allah Taala turunkan dia punya risalah, iaitu memilih baginda sallallahu alaihi wasallam Muhammad itu sebagai utusan Allah. Allah Taala juga lebih mengetahui di kalangan orang ataupun manusia yang ada dekat muka bumi ni siapa yang layak untuk duduk keliling Nabi, bantu agama Nabi. Sebab itu dalam Al-Quran yang kita bacakan tadi, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Taala lebih mengetahui. Nak pilih Azrin, dia bukan orang dia lah, kan? Nak pilih orang ni bukan, hak ni jenis loy. Tahu loy? Lemah kan. Sat-sat mengantuk, sat-sat tak boleh pi, orang macam ni tak boleh pi. Kan? Kalau seorang ustaz dekat utara tu dia kata apa, jenis ceroy. Ini tak boleh pi. Ini tak payah ambil orang lain. Sahabat Nabi yang bila disebutkan Nabi SAW baru balik daripada medan perang, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai satu urusan, buat apa? Tidur? Tak. Selesai satu urusan, farghab, cari kerja lain pula. Maknanya kerja. Kan, semalam saya tengok satu video, ada satu channel, dia temu ramah seorang perempuan ni umur 30 tahun. Saya tahu tuan-tuan pun pernah terserempak dengan video tu. Budak perempuan ni Cina masuk Islam, tapi tak kaya tudung lah, tak apalah, cerita dia lah. Dia kahwin dengan orang Terengganu. Dia sewa satu bilik sejuk ni, bilik apa panggil? Cold room cold room kan. Dia sewa bilik sejuk tu, dia letak ikan yang diambil daripada Tawau Sabah, letak kat situ dekat Pasar Selayang katanya. Tak tahu, saya pun tak pernah pergi Pasar Borong Selayang ni, tapi memang terkenal lah kat situ, memang kata ramai lah. Apa yang saya cerita? Poin yang terakhir yang ramai komen kat bawah tu, bagus budak ni, apa dia? Penemu ramah tu tanya dia, Mei, nama dia Mei, Cina kan, Cina masuk Islam. Mei tak penat ke? Dia kata mana boleh penat, dia kata. Tak boleh penat. Kerja tak boleh penat, dia kata. Kalau sakit-sakit, letak minyak-minyak angin lah, dia kata. Kerja. Tuan-tuan bayang, dia keluar, dia kena sampai kat tempat dia tu, kat bilik sejuk dia tu, sebab orang ambil barang kan, lori datang semua, pukul 7 pagi. Lepas tu dia balik pukul 5 petang. 7 pagi tu kerja ni, sibuk ni. Pukul 5 petang balik, pukul 8 malam dia keluar pula, buat live Facebook pula. Facebook, TikTok. Dia ada dua Facebook dia. Satu Facebook bahasa Cina untuk target market orang Cina. Okay, Facebook bahasa Melayu dengan bahasa India gabung sekali bahasa Melayu kan. Untuk target. Pukul 12 malam balik. Balik esok. Bayang tuan-tuan, dia ada anak, ada suami yang dia nak kena uruskan. Suami dia pun kerja dengan dia lah sama-sama kan. Tapi nak bagi tahu, bila dia sebut tak penat, bila tanya tak penat ke, dia kata tak penat. Dia kata kalau kita penat, kita akan hilang rasa semangat dan minat. Jadi kita kena sentiasa kuat. Umur 30 tahun. Jadi saya pun tunjuk kat orang rumah saya, tengok Cina ni dia tak penat, dia tak penat. Kita balik, penat lah. Kan, konon lah kan. Tak kira saya pun sama juga, konon penat balik mengajak. Allah apa sangat mengajak pun aircon. Orang tolak meja kan. Betul tak tuan-tuan? Bukan kita saya kena set up meja, saya nak kena buka lampu, buka aircon. Tak. Masya Allah, jemaah tolong. Sekali lagi habis, tuan-tuan pula tolong tolak. Nak kata betapa orang kata apa, relax, itu pun duk berasa macam pendakwah habis lah.
Akulah paling da'i kat dunia ni. Tu masalah kita tu. Betul tak? Akulah orang yang paling banyak memberikan motivasi pada orang untuk beribadat kepada Allah. Na'udzubillah. Jadi maknanya sahabat Nabi selesai satu. Yang kata pendakwah ni macam Nabi lah. Yang kata pendakwah ni macam para sahabat. Nabi wafat. Orang Kedah kata berambu keluar tinggalkan Madinah. Dia bukan bila Nabi wafat, duduk Nabi wafat sedih kita ni duduk kat Madinah lah. Nabi wafat kat sini tak. Sahabat keluar. Ribuan sahabat keluar daripada Madinah. Tujuannya untuk menyampaikan dakwah. Dahsyat tuan-tuan. Ini tak mampu. Kita suruh pindah tempat kerja pun dah sakit kepala dah tuan-tuan. Lepas ni anak nak mengaji mana. Macam-macam lah. Aku dah beli rumah kat sini. Sekali lagi kena pindah sini. Kan? Pindah tempat kerja. Tempat cari makan. Pindah tempat sana. Dapat allowance lagi tu. Tu pun sakit kepala. Nak bagi tahu sahabat, dia keluar tu keluar. Lepas tu Bilal keluar. Balik pula Bilal. Bukan balik duduk terus kat Madinah tak. Balik keluar pula pergi Syam. Bukan kata nak duduk kat Madinah tak. Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas duduk dengan Nabi lama. Sepupu Nabi, sahabat Nabi, belajar dengan Nabi. Orang yang alim tentang Quran. Nabi wafat, keluar, tinggal. Pergi duduk dekat Syam. Kadang-kadang patah balik ke Taif. Pergi balik Syam. Pergi balik Taif, pergi balik Syam. Ulang kali itu. Itu baru pendakwah jitu. Itu orang yang, sebab tu Allah Ta'ala memilih mereka kerana kehebatan mereka. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Ta'ala lebih mengetahui ketika mana menurunkan Muhammad ataupun memilih Muhammad sebagai utusan. Allah Ta'ala tahu di kalangan mereka ni ataupun di kalangan manusia ni siapa yang boleh duduk keliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, alladhina ya'rifuna an-ni'mah wa yuqirruna biha wa yaqumuna bima taqtadhihi min al-'amali as-salih fayad'u fadlahu wa minnatahu 'alaihim duna man laysa bisyakir. Syekh As-Sa'di ni ahli tafsir. Ketika mana dia mentafsirkan ayat Al-Quran, surah Al-An'am ayat 53. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina alaysa Allahu bi'a'lama bisyakirin. Demikian itu ketika mana kami memberikan ujian sebahagian mereka ke atas sebahagian yang lain. Ujian kita ni berbeza-beza tuan-tuan. Saya ada ujian saya, tuan-tuan ada ujian tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan lagi teruk pada saya, tapi tuan-tuan boleh sabar. Saya tuan-tuan Allah Ta'ala tak uji macam tuan-tuan. Sebab mungkin saya ni cepat goyah. Jadi ujian setiap kita tu berbeza. Kata Allah Ta'ala, kami menguji mereka itu di kalangan manusia, di kalangan para sahabat, di kalangan manusia lah secara umumnya kan. Berbeza antara seorang dengan yang lain. Liyaqulu, agar mereka bertanya, ahaula'i manallahu alaihim min bainina, adakah mereka itu orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbanding dengan kita ni? Bila mana kita tengok ada orang yang diuji oleh Allah dengan ujian yang teruk, sepatutnya kita tanya apa? Tengok Allah Ta'ala pilih dia tu. Ada orang yang rumah dia terbakar. Kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurhu fi musibatih dan gantikan dia dengan sesuatu yang lebih baik, kan? Kita sebut begitu, lalu kita kata ahaula imanallahu alaihim min bainina, adakah mereka itu orang yang Allah Ta'ala pilih berbanding kita? Itu sepatutnya soalan yang timbul. Ada orang kematian suami, ada orang kematian isteri, ada orang kematian anak, ada orang nak macam-macam ujian lah. Kita pun nak yang baik-baik lah. Mati pun baik, apa pun. Itu semua ketentuan Allah. Tapi maknanya, perasaan kita bila mana melihat orang yang diuji oleh Allah tu lebih daripada kita, soalan kita, adakah dia orang yang dipilih oleh Allah SWT berbanding dengan kita? Maka kata Allah Ta'ala, alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Tidakkah Allah Ta'ala itu lebih mengetahui siapakah orang yang tahu mensyukuri nikmatnya? Sebab itu para sahabat bila mana dipilih oleh Allah untuk menjadi pendokong Rasulullah, bukan kata penyokong saja, pendokong, buat kerja, mereka itu adalah orang yang paling bersyukur saat mana dipilih oleh Allah SWT. Tak pernah mengeluh lah tuan-tuan. Tak pernah kata lah, awaklah aku duduk zaman ni, bagilah aku duduk zaman yang tak ada fitnah, yang tak ada ujian, beratlah. Tak ada sahabat kita macam tu. Tak ada sahabat yang mengeluh macam tu. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala tahu ketika mana Allah Ta'ala pilih mereka, mereka lah orang yang
paling bersyukur terhadap pilihan tersebut. Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Itu kata Syekh As-Sa'di tadi tu. Dia kata, sahabat-sahabat yang dipilih oleh Allah untuk mendokong baginda SAW, mereka tahu cara untuk bersyukur dengan nikmat tersebut, iaitu dengan membantu Nabi SAW. Contoh juga kita, tuan-tuan. Ketika mana kita dipilih oleh Allah sebagai seorang Muslim, kita bersyukur tak? Kita bersyukur. Tahu tak cara nak bersyukur tu? Mestilah kita tahu. Iaitu mengikut segala titah perintah Allah. Itu tanda syukur kita. Kalau orang tu, aku dah dipilih sebagai Muslim, tapi dia tak tahu cara nak bersyukur menjadi seorang Muslim. Yang ni pelik. Orang Cina masuk Islam, orang India masuk Islam, ataupun orang Kadazan, apa orang mana semualah. Bila mana mereka masuk Islam, dia kata, ya Allah, bersyukurnya dia masuk Islam. Sebab apa dia rasa bersyukur? Sebab daripada ramai-ramai bangsa dia yang tak Muslim tu, Allah pilih dia. Dan dia ketika mana dipilih oleh Allah, dia buat betul-betul sebagai seorang Muslim. Betul-betul buatlah. Itu keluar tular satu gambar seorang. Dia tak tahu, kita kena check jugalah kan. Ala kulihal, kita tak ada nak percaya 100%, tak adalah kita nak menolak 100%. Ada seorang pakcik Hindu, bukan di sini, di India, memeluk Islam, dan dia mengislamkan, selepas dia masuk Islam, dia mengislamkan ribuan pula orang Hindu yang lain. Tanda dia bersyukur kepada pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala pilih dia. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kalau kita baca dalam Al-Quran, bagaimana Allah Taala memuji para sahabat Nabi ni dalam surah, kita boleh buka dalam surah Al-Fathu. Surah Al-Fathu ayat yang terakhir, iaitu ayat yang ke-29. Allah Ta'ala kata apa? Ayat dia panjang lah sebab dia setengah muka surat kan. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injili kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarah فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. Kata Allah SWT, Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya, iaitu para sahabat lah, asyidda'u 'alal kufar. Mereka ini bersikap keras terhadap musuh-musuh Allah di kalangan kafirin. Ruhama'u bainahum, dan mereka berkasih sayang sesama mereka. Lalu kata Allah Ta'ala, tarahum, kamu melihat mereka ruk'an sujjadan. Mereka tu kerjanya sujud. Kerjanya adalah rukuk kepada Allah Ta'ala. Kenapa mereka buat begitu? Ya bataghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kerana mereka mengharapkan kelebihan daripada Allah Ta'ala dan juga redanya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ada tanda pada wajah mereka kerana kesan sujud. Kesan sujud ni tak mesti dah hitam. Kesan sujud ni tengok dia, kita rasa tenang. Itu kesan sujud. Ada orang yang kita tengok dia, kita rasa, ni ada orang yang tengok dia, walaupun handsome tapi macam tak ada semangat kan. Tak ada aura. Itu bahasa kita aura lah. Kan, bahasa kita aura. Jangan kita faham, simahum fi wujuhihim min athari sujud tu, dahi hitam. Dahi hitam tu salah satu. Tapi maknanya yang lain tu kita rasa tenang, rasa seronok, rasa nak berkawan dengan dia. Itulah yang dimasukkan. Dzalika mathaluhum fit Taurat. Itulah perumpamaan yang Allah Taala sebutkan dalam kitab Taurat dan juga dalam kitab Injil. Mereka itu ibarat apa? Kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqi. Mereka itu ibarat benih yang ditanam lalu tumbuh hasilnya dan orang suka tengok hasil dia. Suburnya, cantiknya, besarnya buah ni, kan? Orang suka tengok. Itulah ibarat sahabat. Orang tengok mereka, orang rasa suka. Yu'jibu zurra'a liyaghidha bil kufar. Kenapa Allah Ta'ala mengangkat darjat mereka? Supaya orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, rasa sakit hati terhadap pilihan tersebut. Tengok tuan-tuan ya. So itu dalam surah Al-Fatihah, tuan-tuan boleh tengoklah. Baik. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah SWT, antara kedudukan mereka yang Allah Ta'ala jamin ialah mereka itu orang yang diredai oleh Allah. Berdasarkan kepada firman-Nya dalam surah Al-Fathu juga, surah Al-Fathu ayat 18.
Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Allah Taala redha kepada orang-orang yang beriman ketika mana mereka bai'ah engkau, mereka bersetuju dengan engkau tahta asy-syajarah, di bawah pohonan pokok ataupun di bawah pohon pokok, fa'alima ma fi qulubihim. Kenapa Allah Taala redha? Allah Ta'ala redha ni dalam ayat ini Tuhan sebut, kenapa aku redha mereka ni? Dalam ayat ni sebab Allah Ta'ala redha mereka ialah kerana fa'alima, dia mengetahui, iaitu Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka dari sudut keikhlasan, kejujuran. Tak ada rasa orang kata apa munafik, tak ada. Ni golongan yang kan kita baca dalam bai'atul ridwan ataupun sulhul Hudaibiyah tu. Nabi kata kita tak nak perang, Kita pergi relax, kita pergi nak buat umrah je. Tengok kena sekat. Bila kena sekat, Nabi minta bincang lah. Maka Nabi minta, wahai Umar, engkau pergilah masuk bincang dengan golongan Quraisy ni. Dekat Hudaibiyah dia orang berhenti kan. Parking kat situ, Nabi pakai ihram. Tak boleh masuk, dapat maklumat tak boleh masuk. Bila tak boleh masuk, Mekah tu Nabi kata kepada Umar, wahai Umar, kau masuk bincang dengan golongan musyrikin Quraisy ni supaya kita boleh masuk. Umar kata, aku tak boleh. Aku ni walaupun, yelah kita tahulah Umar ni macam mana kan. Tapi kata Umar, aku adik-beradik tak ramai dalam Mekah tu. Kalau aku masuk, kena pukul, tak ada siapa nak boleh bela aku. Kan? Umar cadangkan, ya Rasulullah, apa kata kalau kita hantar Uthman bin Affan. Dia ni orang yang lembut, orang yang pandai. Secara diplomasinya dia pandai. Bicara dia mudah difahami. Orang pun tak berkasar dengan dia. Dan dia ramai adik-beradik dalam Mekah tu. Kalau apa-apa terjadi pada dia, orang nak pukul pun fikir banyak kali. Nak bunuh pun fikir banyak kali. Sebab jangan main. Qabilah, Pak Arab ni kalau Qabilah, dia walaupun dia tak sama agama, tapi selagi dia sama darah, kan, dia akan bela. Itu Arab daripada dulu sampai sekarang. Dia pertalian darah tu, asabiah, darah dia tu kuat. Jadi Nabi kata, okey tak apa, kita hantar Osman. Hantar Osman, tuan-tuan pun tahu ceritanya, dapat maklumat kata Osman kena bunuh. Orang kafir, bila tersebarnya cerita kata Osman kena bunuh ni, walaupun dia orang tak bunuh pun, tapi tersebar pada mereka, oh bagus lah, sekali lagi akan melemahkan semangat orang-orang Islam. Supaya mereka patah balik Madinah, tak payah masuk Mekah. Dapat saja maklumat kepada baginda yang duduk dekat Hudaibiyah dan juga para sahabat bahawa Sayyidina Osman kena bunuh. Nabi kata, ni tak boleh jadi ni. Kita kena balas dendam di atas kematian Osman. Maka berlakulah bai'ah. Bai'ah maksudnya nak dapatkan persetujuan para sahabat supaya mereka ini kukuh dengan Nabi, tak ada yang rasa macam lemah semangat. Alamak nak perang lah, takutlah patah balik. Tak ada. Maka bai'ah tuan-tuan. Bai'ah itu dibuat di bawah pohon pokok. Kerana ramai sangat tuan-tuan. Ramai, ada sekitar 1,400, 1,500 sahabat yang bersama dengan Nabi. Mana muat satu pokok kan. Yang duduk bawah pokok tu Nabi dan juga beberapa sahabat. Sahabat-sahabat lain tu main pegang-pegang sentuh je. Sentuh orang belakang untuk sentuh orang depan untuk menyatakan bai'ah mereka. Tuhan kata, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah redha perbuatan orang-orang yang beriman ketika mana mereka bai'ah dengan engkau di bawah pohon pokok tu. Redha Tuhan ni dia tak sama macam redha manusia tuan-tuan. Alah tak apa. Itu redha manusia. Ataupun saya sukalah kat dia. Ada kala dia suka, tapi kalau kita buat perangai dia tak suka balik tuan-tuan. Tapi redha Allah Ta'ala, jaminan ayat ni dibaca daripada zaman mereka hidup dengan Nabi sampailah kiamat, ayat ini akan dibaca dan diulang oleh kita. Maknanya redha Allah Ta'ala tu kekal sampai bila-bila. Lepas tu sahabat bila baca ayat ni, kata aku duduk bawah pokok tu. Aku ada sekali kat situ. Tengok tuan-tuan. Jadi nak bagi tahu pada tuan-tuan, Allah Ta'ala redha pada mereka, dan bila mana Allah Ta'ala redha pada mereka, seperti mana dalam ayat yang lain pun Allah Ta'ala ulang balik tentang redhanya Allah Ta'ala kepada mereka. Contoh dalam surah Al-Bayyinah, Allah Ta'ala sebut radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha akan mereka dan mereka redha akan Allah Ta'ala. Betul tak?
Redha tu berlaku antara kedua pihak. Mereka pun setuju dengan Allah, Allah pun setuju dengan mereka. Tapi ayat tu Allah Ta'ala mulakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah yang mula redha pada mereka, barulah mereka redha pada Allah Ta'ala. Nak bagi tahu, redha Allah Ta'ala mendahului redha manusia. Ayat ni pun sama. Laqad radiyallahu. Tuan-tuan pun belajar sikit bahasa Arab. Lam itu lam taukid, penegasan. Sungguh, kata Allah. Qad pun maknanya benar-benar. Sungguh jugalah. Penegasan juga. Dua penegasan dalam satu ayat. Macam kita kata, Muhammad berdiri. Itu ayat biasa, ayat pernyataan biasa. Tapi kalau sebut, sesungguhnya Muhammad berdiri. Maknanya betul-betul berdiri tu. Itu lain tu. Ayat ni tuan-tuan, pertama Tuhan guna dua penegasan. Laqad, lam penegasan sungguh. Qad pun penegasan, maknanya pun sungguh juga. Kemudian Allah Ta'ala guna radiyah. Radiyah tu kalimat, kalau dalam bahasa Inggeris dia kata past tense. Benda yang telah berlaku. Telah redha. Maknanya betul-betul lah tuan-tuan. Ini bukan cerita main-main ni. Muhammad berdiri, itu pernyataan biasa. Sesungguhnya Muhammad telah berdiri. Maknanya betul-betul dia berdiri tadi. Jadi ayat ni, sesungguhnya benar-benar telah redha oleh Allah akan mereka. Allahu Akbar tuan-tuan. Sebab itu sahabat ni, ibarat kata jangan sentuh lah. Mereka ni bersih tuan-tuan. Bersih bukan bermakna mereka tu maksum macam Nabi, tidak. Ada sahabat yang melakukan kesilapan. Ada sahabat yang melakukan dosa. Kalau tidak, macam mana adanya hukum yang kita baca dalam sirah, dalam hadis Nabi, mereka yang kena rejam. Betul tak? Sahabat Nabi lah tu. Sahabat Nabi lah tu. Kita baca kisah sahabat Nabi, contoh Khabbab bin Al-Arad, seorang sahabat Nabi yang memberikan maklumat awal kepada orang-orang Quraisy bahawa Muhammad dan juga bala tentera dia akan masuk ke kota Mekah. Tuan-tuan tahu kisah ni kan? Dia mengkhianati Nabi, dia bagi tahu, dia hantar surat. Surat tu dia gulung-gulung, dia bagi kepada seorang perempuan tua. Perempuan tua tu nak pergi ke Mekah. Perempuan tua ni kafir. Dia upah perempuan tua ni pergi ke Mekah, bagi surat ni kepada pemimpin Quraisy. Perempuan tua ni ambil surat tu, digulung, dia letak dekat sanggul dia. Dalam perjalanan nak sampai ke Mekah, turun wahyu bagi tahu kepada baginda SAW bahawa ada surat, ada orang pecahkan rahsia, kata nak bagi tahu kepada orang Quraisy, engkau nak terjah Mekah. Nabi dapat tahu tuan-tuan. Nabi kirimkan dua orang sahabat kejar perempuan tu. Dalam perjalanan kejar, dapatlah orang tua naik kuda laju terawal kan. Perempuan pula. Sampai kepada perempuan tu, minta, apa barang yang kau bawa tu mari sini? Apa benda yang kau bawa? Keluarkan. Perempuan tu tak mengaku. Punya tekan tak mengaku tuan-tuan. Nak kata orang tua ni keras hati ni. Sampai sahabat gertak dia, kalau tidak kami akan bogelkan kau, naya kau. Istilahnya begitulah bahasa kita kan. Kelang kabut dia bawa keluar surat daripada sanggul. Dapat surat tu, kecil je, halus je. Terus bawa balik kepada Nabi SAW. Sampai surat tu kepada Nabi, Nabi baca, sedih Nabi tuan-tuan. Nabi panggil sahabat. Yang Nabi tahu siapa sahabat tu sebab maklumat Allah Ta'ala pegang tuan. Ni bukan manusia biasa tapi buat risikan ni. Allah Ta'ala bagi tahu, Nabi panggil. Dapat tahu dekat Umar, Umar kata, ya Rasulullah, biar aku penggal kepala ni. Mengarut kan ni, bahasa Umar kan. Saya tambahlah mengarut tu. Tapi Umar punya bahasa, biar aku penggal kepala dia. Tapi Nabi kata apa? Jangan penggal kepala dia. Fa innahu min ahli badrin. Sesungguhnya dia ini daripada kalangan ahli Badar yang join kita masa perang Badar tu. Allah Ta'ala berfirman, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Allah Ta'ala telah berfirman, buatlah apa saja yang kamu suka wahai ahli Badar, aku telah ampunkan kamu. Ya salam. Sebab itu sahabat Nabi, ada yang buat silap, ada manusia. Kan? Pun begitu Allah Ta'ala telah ampunkan mereka. Sebab itu ahli hadis
Yang kita ni duk baca hadis Nabi qala Rasulullah sallam. Siapa yang menceritakan hadis Nabi itu? Sahabat Nabi lah. Ahli hadis, ulama-ulama hadis menyatakan bahawa as-sahabah kulluhum udul. Sahabat Nabi tu semua mereka tu adil. Apa maksud adil? Adil tu bukan adil macam kita faham adil bagi sama rata, tak. Adil tu maksudnya mereka ini orang yang dipelihara akhlak mereka. Kalaupun mereka ada kesilapan mereka tu ditutup dengan ribuan kebaikan yang telah mereka buat. Siapa nak boleh bayar tuan-tuan? Dengan satu surat yang dia kirim tu, dengan dia berada bersama tentera muslimin dalam peperangan Badar yang tak jamin akan menang sebab kelengkapan tak cukup. Peperangan pertama tak ada, dengan tak bawa apa, orang kita ibarat kata bawa, kalau bahasa Melayu dulu bawa kerih lah tuan-tuan. Orang dulu kan orang Melayu bawa kerih, bawa parang tu habuan masuk hutan kan, jalan sorang-sorang untuk keselamatan diri. Tak ada nak bawa tombak, nak bawa meriam ke apa, tak ada. Ini bukan kelengkapan perang, ini kelengkapan untuk kata apa, menjaga diri sendiri je. Tapi pun begitu mereka berani untuk join peperangan dengan Nabi SAW dalam peperangan Badar. Baik itu Tuhan ampunkan mereka. Satu kesilapan kecil, besar juga kesilapan tu. Tapi ditutupi tuan-tuan, bukan sahaja dengan peperangan, bukan sahaja dengan mereka yang disebutkan tadi. Ruka'an sujadan yabtaruna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka rukuk, mereka sujud kerana mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itu adalah orang-orang yang hebat. Siapa sentuh mereka? Kafir tuan-tuan. Lepas tu Syiah, bila mana dia mengkafirkan sahabat Nabi, semua sahabat Nabi dikafirkan. Kecuali 4 orang yang saya ingatlah. Salman Al-Farisi, Ali bin Abi Talib, Miqdad. Seorang lagi saya tak ingat. Tak ingat, tak apa tuan-tuan. Kan? Dia tidak mengkafirkan 4 orang sahabat. Yang lain semua kafir belaka. Kalau dah kafir tuan-tuan, sebab tu Nabi sebut, man kaffara musliman faqad kafar. Barang siapa yang mengkafirkan seorang muslim, maka dia kafir. Ataupun hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, barang siapa yang mengkafirkan seorang muslim, sesungguhnya kekafiran itu ataupun kekufuran itu akan patah balik kena pada dia. Ini bukan mengkafirkan orang biasa ni tuan-tuan. Kau ada orang kata Azrin tu kafir, na'udzubillah kan? Orang kata kat saya, kekufuran tu patah balik kat dia. Ini bukan mengkafirkan orang biasa, tapi mengkafirkan sahabat Nabi. Orang yang kita sebutkan tadi, laqad radiyallah. Tuhan redha kat mereka ni. Sesungguhnya telah redha. Jadi tuan-tuan dan hormati Allah, nak bagi tahu barang siapa yang mengkafirkan sahabat, maka mereka adalah orang yang kafir. Baik, saya berhenti dekat ni lah. Jadi poin yang kita nak kongsikan tadi, saya nak ambil sementara 2 minit, lepas tu saya berhenti. Kata Nabi SAW, Allahu fi ashabi. Allah fi ashabi. Allah kata. Nabi ulang. Allah tu 2 kali, 3 kali, 4 kali kat sini. La tattakhiduhum gharadan ba'di. Jangan kamu duk pemain mereka ni. Dalam hadis yang lain kata Nabi, la tasubbu ashabi. Jangan kamu mencela sahabat-sahabatku. La tasubbu ashabi. Jangan kamu mencela sahabat-sahabatku. 2 kali Nabi ulang. Fawalladhi nafsi biyadih. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Demi Allah kata Nabi SAW, demi jiwa aku berada di sisinya atau di sisi Allah Ta'ala, kalau ada salah seorang daripada kamu yang infak harta dia seperti bukit Uhud. Bukit Uhud ni bukit besar kan, berapa kilometer panjang dia? 12 apa, lebar dia 6 kilometer kan, besar. Kilometer, bukan meter, kilometer. Terbesar sekali dekat Madinah tu. Kan? Dia derma sebanyak itu hartanya. Ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Dia punya derma itu tak sama walaupun dengan separuh daripada derma sahabat Nabi SAW. Ini besar sahabat-sahabat ni. Maka orang yang mencela sahabat Nabi, dia adalah kalangan orang yang melakukan dosa besar. Moga-moga kita di kalangan mereka yang sayang kepada sahabat Nabi. Kalau kita nak kisahkan tentang sahabat Nabi ni, banyak sangat kebaikan mereka, cuma dipetik sikit-sikit je. Ada seorang ulama tulis tentang Sayyidina Umar, tebal ni kitab tu.
Itu pun tak cukup lagi tuan-tuan. Ada seorang ulama menuliskan kitab tentang Sayyidina Osman, tebal sikit, Mani Omar. Abu Bakar pun sama juga. Itu pun masih lagi belum cukup nak cerita tentang kebaikan mereka. Tapi ada satu kitab ringkas yang saya nak cadangkan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada kesempatan untuk baca, walaupun kitab tu penulisnya adalah sedikit tokok tambah untuk menyedapkan cerita kan. Tapi dia punya sandaran dia tu sandaran yang kuat jugalah. Tuan-tuan boleh beli buku asal dia tulis bahasa Arab, Suwarun min Hayatus Sahabah, gambaran kehidupan sahabat. Tapi dah dicetak ataupun diterbitkan dalam bahasa Melayu, terbitan syarikat Pustaka Salam. Pustaka Salam. Dia ada dua, satu Pustaka Darussalam, satu Pustaka Salam. Tuan-tuan beli yang Pustaka Salam. Pustaka Darussalam tu saya tak tahu ada tidak diterbitkan. Tapi Pustaka Salam, dia punya kilang ataupun kedai dekat Gombak, dia terjemahkan kitab tu, tajuk dia 65 kisah sahabat. 65 kisah sahabat. Tuan-tuan bacalah supaya kita dapat kenal beberapa orang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, yang baik itu daripada Allah Taala. Terkasar bahasa, mohon maaf, insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan tengoklah apa subjek yang boleh kita kongsikan kitabnya. Saya akan bincanglah dengan Tuan Haji. Insya-Allah kok ada kitab-kitab yang sesuai, sebab ini adalah, macam saya sebut, ini adalah penamat dia sebab dosa besar yang ke-70 yang telah dikumpulkan dan kita telah khatam. Moga-moga Allah Taala berikan kebaikan pada kita, manfaat pada kita sepanjang perkongsian kita dengan kitab ni beberapa tahun. Wallahu alam. Kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahma وزدنا علما وارزقنا فهما وزدنا علما وارزقنا فهما صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.